Sekarang kita berada pada bahagian kedua pembelajaran kita di dalam tajuk garis lurus. Okey, di dalam bahagian ini standard pembelajaran yang akan pelajar ketahui adalah bagaimana menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus ke dalam bentuk lain. Sebagai contoh, AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan mengubahnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C dan sebaliknya. Okey, mari kita lihat tiga bentuk persamaan garis lurus. Yang pertama, seperti kita dah lihat pada bahagian yang pertama, kita panggil dia adalah bentuk kecerunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekiranya pelajar masih ingat, di tingkatan 2, pelajar telah belajar cara untuk mencari kecerunan. Okey, sebelum ini kita dah tahu bahawa apabila kita sebut berkenaan dengan kecerunan, kita akan labelkannya sebagai M. So, dalam bentuk yang pertama, M ini seperti yang kita dah buat tadi, M ini merujuk kepada kecerunan, manakala C pula merujuk kepada pintasan Y. Bentuk yang kedua kita sebutnya sebagai bentuk umum. Okey, cara penulisannya adalah di dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dan yang ketiga kita sebut sebagai bentuk persilangan. Okey, cara bentuk persilangan akan ditulis di dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, dalam bentuk persilangan, pelajar perlu tahu bahawa nilai A ini merupakan pintasan X, manakala nilai B pula merupakan pintasan Y. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh penukaran bentuk persamaan garis lurus. Okey, contoh yang pertama, tukarkan bentuk persamaan garis lurus di bawah di dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C. Okey, bagi soalan ini kita akan tukar di dalam bentuk yang pertama, bentuk persilangan, dan yang kedua bentuk kecerunan. Okey, contoh soalan ini kita tengok 3x tambah 4y sama dengan 12. Cara untuk menukar persamaan ini ke dalam bentuk persilangan, okey, kalau anda perhatikan dekat sini, nilai yang di belakang atau kita sebut sebagai nilai C dia, kita perlu jadikan dia sebagai 1. So, apa yang perlu kita buat dengan 12 adalah kesemuanya perlu dibahagikan dengan 12. Maka akan dapat 3x per 12 tambah 4y per 12 sama dengan 12 per 12. Okey, permudahkan persamaan. 3 per 12 akan dapat 1 per 4. 4 per 12 permudahkan dengan bahagi dengan sifar 4 akan dapat 1 per 3. Dan 12 per 12 nilai dia adalah 1. Okey, maka persamaan kita sekarang akan jadi X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, maka bentuk ini kita sebut sebagai bentuk persilangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bentuk persilangan? Okey, kalau anda perhatikan dekat sini, nilai 4 ini merujuk kepada pintasan X. Bermaksud, garis lurus tersebut memotong pada pintasan X pada nilai 4. Manakala nilai 3 ini merupakan nilai bagi pintasan Y. Okey, bermaksud garis lurus ini memotong pada paksi Y pada nilai 3. Okey, apabila kita lihat pada graf ini,
apabila garis lurus tersebut memotong pada paksi X yang kita sebut sebagai pintasan X, koordinat pada titik ini adalah 40. So, apabila cikgu sebut kat sini adalah pada pintasan X, koordinat Y-nya adalah 0. Manakala pada pintasan Y, koordinat bagi X-nya adalah 0. Okey, kita akan tukar kepada bentuk yang kedua, iaitu Y sama dengan MX tambah C menggunakan soalan yang sama. Okey, jika anda perhatikan dekat sini, di bahagian kiri persamaan, kita hanya mahu meninggalkan Y sahaja. So, bermaksud 3X perlu dipindahkan ke bahagian kanan. Maka akan dapat 4Y sama dengan 12 tolak 3X. Okey, oleh kerana kita nak jadikannya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka 12 tolak 3X ini kita ubah saja kedudukan. Maka dia akan jadi 4Y sama dengan negatif 3X tambah 12. Seterusnya, nilai 4 di hadapan Y ini kita perlu hapuskan dengan cara membahagikan kesemuanya dengan 4. Okey, dapat seperti ini. Kita permudahkan 4 bahagi 4 dapat 1. 3 bahagi 4 tak boleh. 12 bahagi 4 nilainya adalah 3. Jadi jawapan yang terakhir akan jadi Y sama dengan negatif 3/4 X tambah 3. Okey, sekarang kita dah tukar persamaan ini ke dalam bentuk kecerunan. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh ini pula. Kita mahu menukar persamaan ini ke dalam bentuk umum dan juga bentuk kecerunan. Okey. Okey, sekarang ni soalan ada di dalam bentuk pintasan. Soalan ada di dalam bentuk persilangan. Okey, jika anda perhatikan pada soalan ini, oleh kerana kita mahu menghapuskan dia punya penyebut, sebelum itu kita perlu samakan dulu penyebutnya. Okey, maka Y per 2 perlu didarabkan dengan 3. Okey, maka sekarang ini akan dapat X per 6 tambah 3Y per 3 sama dengan 1. Oleh kerana penyebut dah sama, kita tulis sekali saja. X tambah 3Y per 6 sama dengan 1. Seterusnya, 6 penyebut ini kita pindah ke kanan dengan cara mendarabkannya. Okey, 6 pindah ke kanan, 6 darab 1, maka dapatlah 6. Okey. Okay, tujuan asal kita tadi adalah untuk menjadikannya sebab di dalam bentuk umum. Jika anda perhatikan dekat sini, kita telah menjadikan persamaan ini di dalam bentuk umum. Okey, maka ini adalah bentuk umum bagi contoh ini. Okey, menggunakan contoh yang sama, kita akan ubah pula ke dalam bentuk kecerunan. Okey, apa yang kita perlu buat seperti tadi juga, kita hanya mahu meninggalkan Y sahaja di bahagian kiri, bermaksud X per 6 perlu dipindahkan ke kanan. Okay, X per 6 ini adalah positif. Apabila kita pindah ke kanan, maka dia akan jadi negatif. Okay, Y per 2 sama dengan negatif X per 6 tambah 1. Okay, seterusnya, oleh kerana kita mahu Y sahaja, bermaksud kita ingin menghapuskan 2. Okay, ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh darab ke semua sekali dengan 2. Okay, Y per 2 darab 2, negatif X per 6 darab 2, tambah 1 didarab dengan 2. Ataupun cara yang kedua, nilai 2 di bawah Y ini didarabkan dengan negatif X per 6 dan juga didarabkan dengan 1. Okay, sama saja. Okay, so apabila didarabkan, maka dapat Y sama dengan negatif 2 per 6X tambah 2. Pemudahkan. Negatif 1 per 3. Okey, maka jawapan terakhir adalah Y sama dengan negatif 1 per 3X tambah 2. Okey, ini adalah dalam bentuk kecerunan. Okey, contoh yang ketiga, kita ingin menukar pula kepada bentuk umum dan juga bentuk persilangan.
Okey, diberi persamaan sekarang ini adalah di dalam bentuk kecerunan. Okey, jika anda perhatikan kepada soalan ini, cara untuk menukar kepada bentuk umum adalah sangat mudah. Kita hanya mahu meninggalkan 9 saja di belah kanan, bermaksud negatif 3x bawa ke kiri, kedapat 3x tambah y sama dengan 9. Okey, sekarang ini kita mahu tukar pula ke dalam bentuk persilangan. Okey, untuk kali ini kita perlu buat seperti yang pertama tadi, iaitu pindahkan dulu negatif 3x ke bahagian kiri. Maka dia akan dapat 3x tambah y sama dengan 9. Seterusnya, okey, kalau anda perhatikan dekat sini, di bahagian kanan kita mahu menjadikan nilai c-nya adalah 1. Okey, sekarang ni tak ada 9. So, nak jadi 1, kita kena semuanya bahagi dengan 9. Okey, pemudahkan. 3/9 akan dapat 1/3. Y/9 tak boleh dipermudahkan. 9/9 akan dapat 1. Maka jawapannya adalah x/3 tambah y/9 sama dengan 1. Okey, ini adalah dalam bentuk persilangan. Okey, cikgu dah tunjukkan 3 contoh. Okey, sekarang ni cikgu mahu anda salin soalan ini. Okey, cikgu akan bagi 4 soalan. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, salin soalan ini. Okey, boleh pause dulu video. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okey, perhatikan kepada setiap arahan yang telah diberikan. Soalan yang keempat, ubah ke dalam bentuk persilangan. Okey, salin soalan ini. Dan soalan yang kelima juga ubah ke dalam bentuk persilangan. Okey, dah salin semua soalan. Okey, sekarang cikgu nak anda pause the video and try to answer the question. Okey, stop dahulu video dan cuba dulu jawab soalan tersebut. Okey, dah selesai jawapan, boleh play balik video dan mari kita semak jawapan yang telah anda buat. Okey, soalan yang pertama. Okey, cikgu tidak akan terangkan secara panjang lebar. Jawapannya adalah y sama dengan negatif 3x tambah 9. Soalan yang kedua, jawapannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 12. Soalan yang ketiga, jawapannya adalah negatif 2x tambah 5y sama dengan 10. Soalan keempat, jawapannya adalah x/4 tolak y/3 sama dengan 1. Dan yang terakhir, x/2 tambah y/8 sama dengan 1. Okey, adakah anda betul semua soalan? Okey, kalau ada salah boleh ulang kembali video ini dan cek kat mana ada salah. Okey, sekiranya anda betul semua, okey, mari kita uji pemahaman anda pula dengan cuba menjawab soalan Mind Test 9.1B pada muka surat 233. Okey, setakat itu saja pada bahagian yang kedua. Kita akan sambung pada bahagian yang ketiga pula.